أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta limpah perkenannya dapat kita berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat dirahmati, diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati, alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kerana kita kini sedang berada dalam keadaan sehat dan damai. Saya percaya ramai di antara kita dikurniakan Allah dengan ada selera makan, sedap makan secara terus menerus, dan ada makanannya. Marilah sama-sama kita berpuasa sunat, tanda syukur sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya baik sekali kita puasa 3 hari sebulan, di awal, di tengah dan di akhir. Kemudian kita angkat sikit lagi, kita tingkatkan ibadat kita dengan berpuasa Isnin, Khamis, puasa mingguan, insya-Allah. Kita juga sehat dan dengan izin Allah kita dapat tidur dengan lena, dengan nyenyak. Setiap malam kita tidur tanpa ada gangguan penyakit. Maka marilah kita bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada duit, marilah secara terus menerus kita infak, kita belanjakan untuk orang lain sekadar termampu atas jalan sedekah. Di antara kita ada yang mengajar, ada yang belajar. Marilah sama-sama kita beribadat dan beramal
dengan ilmu yang ada. Hari ini kita sedang berfikir dan bekerja keras kerana ingin bahagia di dunia. Fikir-fikirlah sama untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Wallahu alam. Itulah mukaddimah saya pada malam ini. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wal akhiratu hammuhu jama'allahu syamlahu wa ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun." Molek sungguh, berguna sungguh pesanan ini, pandangan ini untuk kita semua. Bermaksud barang siapa berada di waktu pagi, barang siapa berada di waktu pagi, wal akhiratu hammuhu, dan dia memberi tumpuan kepada akhirat. Siapa yang berada di waktu pagi dan diberi tumpuan kepada akhirat, kita telah belajar banyak. Kita dianjur oleh guru-guru kita berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya molek awal-awal pagi kita buka, kita gunakan mulut kita untuk bersyukur dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya sangat yakin semua yang berada di depan saya pada ketika ini, juga barangkali yang berada di luar, sangat tahu bacaan ini. Cuma pastikanlah kita mampu menghayatinya. Boleh buat tiap-tiap hari, boleh buat sokmo, bukan sekali-sekala. Antara tumpuan yang biasa dan mudah kita beri pada pagi-pagi ini ialah dengan melakukan fardu, satu kefarduan, yaitu fardu subuh, salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita ikuti jika ada kuliah, tazkirah, renungan pagi untuk seberapa ketika. Pandangan peribadi saya, itulah antara perkara mudah yang kita ambil kesempatan berdasarkan kepada hadis ni tadi. Barang siapa berada di waktu pagi dan diberi tumpuan, memberi tumpuan kepada akhirat. Jadi beri tumpuan kepada akhirat, itulah saya kata tadi, antara perkara biasa yang mudah kepada orang yang dimudahkan. Minta maaf, payah juga kepada orang yang tak biasa. Orang yang tak biasa mari masjid, dia berasa galik duduk di rumah. Orang mari masjid pula, sudah salat
baca doa, dia balik. Sedangkan selepas tu ada tazkirah berbagai-bagai lah. Pada saya, amalan mudah dan ringan ini, datang ke masjid, sembahyang fardu, dengar sedikit tazkirah, sedikit peringatan dari guru-guru, imam dan sebagainya, dalam kadar kira-kira 1 jam. Saya rasa bolehlah disenaraikan. Tumpuan kita telah beri kepada akhirat sebelum kita berangkat bertebaran di muka bumi Allah mencari rezeki untuk anak isteri keluarga. Sungguh indah. Ya, insya-Allah rezeki yang kita akan cari nanti tidak lari. Allah bersama kita. Duduk dalam masjid, selesai sembahyang, dengar tazkirah sikit. Kira-kira daripada mula kita sampai adalah 1 jam. Selesai ini semua, keluarlah kita dari masjid dan kita bertemu. Ada setengahnya bertemu di masjid balik sehingga waktu zuhur. Ada setengahnya kembali di masjid balik waktu maghrib dan seterusnya sebagainya. Jika ini berlaku, saya nak ulang sekali lagi, perkara mudah dan perkara kecil secara berterusan, jama'allahu syamlahu wa ghinahu fi qalbi. Allah akan permudahkan semua urusannya. Minta maaf semua jamaah yang bersama saya, menurut keterangan hadis ini, orang yang memberi tumpuan pada pagi itu ke arah keakhiratan, Allah akan permudahkan semua urusannya. Saya juga suka menambah sebelum meneruskan keterangan berhubung dengan hadis ni. Allah akan permudahkan segala urusannya. Apalagi apabila kita nak meninggal rumah kita untuk ke mana-mana saja lokasi yang kita akan tuju untuk mencari rezeki. Saya pesan sekali lagi, bacalah bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kerana bismillahirrahmanirrahim itu ialah menyatakan Allah pemurah dan penyayang. Dengan harapan kita meyakini atas kemurahan dan kesayangan Allah terhadap kita itu, urusan kita sekali lagi dipermudahkan, insya-Allah. Allah akan permudahkan semua urusannya. Allah memberi kekayaan dalam hatinya. Wa ghinahu fi qalbihi. Allah memberi kekayaan di dalam hatinya. Para jemaah, ramai orang yang kita nampak, yang kita lihat secara jelas, dia itu senang. Tetapi ramai yang tak senang. Ramai orang yang kita nampak, dia itu tidak senang, tetapi dia senang. Sebab itulah dikatakan hakikat bahagia itu ialah berada pada hati yang tenang. Jika kita tidak berhutang, tidak ada hutang dan tidak ada musuh, terus mentaati Allah, kita orang yang bahagia. Ingat, saya ulang kepada diri saya, ramainya kita tengok
Pada anggapan kita dia itu orang senang, tetapi sebenarnya dia tidak senang. Dalam diri dia penuh bergelomang dengan macam-macam perkara. Ada pula yang kita tengok dia itu tidaklah senang, tetapi dia senang dan bahagia. Allah memberikan kepadanya kekayaan dalam hati. Dalam cerita saya sebelum ini, Ibadur Rahman dalam sebuah tafsir menceritakan orang miskin, dia miskin, orang kaya melihat kepadanya rasa malu. Orang miskin melihat kepadanya rasa hormat. Itulah maruah diri seorang hamba yang tinggi kedudukannya. Saya nak teruskan ni, saya nak ulang sekali lagi. Orang yang memberi tumpuan kepada keakhiratan di pagi-pagi hari itu, sekurang-kurangnya macam saya kata tadilah, Allah akan permudahkan segala urusannya. Allah memberi kekayaan dalam hatinya. Kalau boleh, kaya hati inilah yang sangat penting, lebih berharga daripada kaya harta benda. Panjang ceritanya, kalau boleh saya ceritakan. Cuma saya nak teruskan maksud hadis ini, keterangan hadis ini. Dan Allah akan memberi, memperuntukkan kepadanya, memberi rezekinya dengan jalan yang mudah, yang tidak disangka-sangka. 3 di sini. Pagi-pagi kita beri tumpuan kepada akhirat sikit. Macam saya kata tadilah, berzikir sikit, sembahyang, baca doa dan sebagainya tu atas kadar 1 jam. Kerana kita nak habiskan masa siang tu 12 jam. 3 perkara menurut kenyataan Rasulullah ni. Allah akan permudahkan semua urusannya. Allah memberi kekayaan dalam hatinya. Dan Allah memberi rezeki dengan cara yang mudah. Allah memberi rezeki dengan cara yang mudah. Ada orang cari rezeki bersusah payah, pergi pagi balik petang, belum tahu boleh tak boleh. Susahnya kadang-kadang wal-iyazubillah sapa sehingga tercecer tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki. Ya. Tinggal tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, malangnya rezeki pun tidak seberapa. Marilah sama-sama kita tilik dan teliti dan memberi perhatian kepada kenyataan baginda Rasulullah ini. Ya, mengambil yakin bahawa insya-Allah Allah bersama kita. Allah akan mengurniakan rezeki dengan cara yang mudah. Kita tengok hari-hari orang yang berulang alik ke masjid, dia balik 7:30 pagi. Ada orang tidak pernah mari masjid pagi, atau mari pun gaduh-gaduh, lepas salam terus cabut keluar, sibuk semua kerana urusan rezeki pada saya. Tetapi tak ke mana nampaknya, tak ke mana, sama je dengan orang yang berulang alik masjid. Maksud saya memberi tumpuan ke akhirat sikit, rezekinya melempah ruah juga. Dan yang gaduh-gaduh sangat tu, ya, susah-susah sangat sehingga lupa benda-benda yang patut dilakukan. Tak macam mana juga bolehnya. Saya nak sambung lagi. Sebaliknya, waman asbaha wad dunya hammuhu
farraqallahu alaihi syamluhu faqruhu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu atau kama qala. Sebaliknya, sesiapa yang pagi-pagi dia memberi tumpuan kepada dunia, tadilah bangun tidur terus cabut. Kadang-kadang wal-iyazbillah tidak ada dalam kumpulan kita harapnya. Kadang-kadang tu terus cabut ke tempat lokasi rezeki mereka, tempat kerja mereka. Orang yang dan bangun daripada tidur tu pula secara gaduh-gaduh. Tabiat dah gaduh-gaduh terus ke tempat kerja. Pada malam ini saya mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kekuatan untuk dapat ingat pesan ini, supaya jangan gaduh sangat di pagi hari. Yang pertama saya kata, ucaplah alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Biarpun dia tu dibaca oleh golongan yang tidak seberapa, bacalah dia, anggaplah dia, percayalah dia tu, bacaan itu adalah bermutu tinggi. Barang siapa yang memberi tumpuan kepada dunia, Allah akan meromekkan urusan dunia. Itu dia. Tak macam mana, tak boleh pergi gaduh-gaduh nak pergi cari duit, nak pergi cari harta pun tak boleh pergi. Allah akan meromekkan urusan dunia. Tak boleh nak pergi, tak lebih mana. Macam saya kata tadilah, tak lebih. Kita duduk sini lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Lepas tu bismillah kita cari rezeki dengan yang gaduh-gaduh tu. Pergi. Di sini dia kata Allah meromekkan urusan dunia di hadapan matanya. Allah tidak beri nikmat dunia kecuali sekadarnya saja. Itu saya kata tadi, betul tak? Tak lebih. Misal kata tak ada dalam golongan kita, ada seorang tu semayang dok dang, tak usah kena berdoa, semayang dok dang, gaduh tu nak pergi tempat tu, tempat kerja, tempat cari rezeki tu, gaduh tu. Tapi dak ke mana? Dak ke mana? Kita yang mari dulu ni, buat dulu sekadar yang termampu, insya-Allah dak rugi macam mana. Itu cakap mudah. Saya sekali lagi mengambil kesempatan atas hadis ini, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Mulai pagi esok kita tumpukan sikit, tak usah banyak-banyak lah pekat awal ni, tak usah nebeng-nebeng lah, sikit-sikit pekat awal ni, dengan penuh rela, sedar bahawa sampai masa lah sebelum kita bergerak keluar rumah kita, kita tunduk kepada kebesaran Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hal ini Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, manusia ni, kita tahulah ke ni, manusia ni ada 3 kumpulan. Ramai-ramai kita ni ada 3 kumpulan. Tak tahulah kita kena kumpulan mana. Dia kata satu kumpulan ialah sibuk membuat persediaan untuk tempat kembalinya. Satu kumpulan menyibukkan diri dia membuat persediaan untuk tempat kembalinya.
akhirat lah. Sibuk dia siang malam. Satu kumpulan lain dia sibuk tentang urusan kehidupan dia lebih daripada sibuknya membuat persediaan untuk akhirat. Maknanya orang ni sibuk duk buat benda-benda, beramal dengan macam kata tadilah. Mungkin baca Quran, sembahyang, belajar dan sebagainya. Tapi yang ni pula sibuk, nampaknya rezeki je, harta je. Sehingga dikatakan ramai jugalah orang kita, wallahu alam kot termasuk kita memejam mata malam nak tidur tu, pejam mata dalam keadaan berfikir tentang harta benda, dan kita celak mata kita pada paginya. Mula-mula celak tu kita akan nampak dan fikir tentang harta benda, langsung tidak berfikir tentang bekal yang kita akan bawa selepas ini. Jadi satu kumpulan yang ketiga ialah mereka sibuk. Dia kata sini sibuk kedua-duanya. Sibuk belaka, hak dunia pun dia buat, hak akhirat pun dia buat. Dia kata di sini yang pertama, orang yang sibuk tentang akhirat itu orang yang berjaya. Orang yang sibuk lebih sangat tentang dunia itu orang yang akan menerima pada, dan orang yang sama-sama dunia buat, akhirat buat, orang yang dalam bahaya. Di sana ada Rasulullah berpesan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Ya, pilihlah yang kekal dari yang rosak. Wallahu alam. Begitulah hadis yang saya maksudkan tadi, supaya kita sama-sama dapat mengurus diri kita dengan mengagih masa kita. Saya berminat sangat hadis ni. Pagi-pagi tu kita tumpukanlah sikit, berilah masa sejam tu, sebab kita selepas tu kita akan panjang masa untuk mencari rezeki. Pagi-pagi itu elok, macam saya kata tadilah. Selesai itu ada satu hadis lagi. Dia kata di sini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah telah pegang bahuku, telah meletakkan tangannya di bahuku sambil bersabda, kun, ya Ibnu Umar, kun, jadilah kamu fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini, ataupun duduklah kamu di dunia ini sebagai seorang pedagang. Acap kali saya terang hadis ni supaya kita jelas. Sebagai seorang pedagang atau seorang yang sedang berjalan, dalam perjalanan. Maksudnya seorang pedagang memanglah satu-satu tempat yang dia pergi itu dia tidak berhasrat untuk tinggal lama. Cuma dia berhenti itu sekadar nak habiskan barangan dia, barang dagangan dia, nak baliklah kampung. Kononnya begitu. Maka kita duduk atas dunia ni pun begitulah. Ingat, terutama saya sendiri, lebih-lebih lagi, dan para jemaah muslimin muslimat, kita sekarang pun sudah tidak banyak masa. Mengikut hukum ghalibnya, sudah tidak banyak masa
dan peluangnya tidak banyak untuk melakukan sesuatu mencari bekal akhirat. Apalagi kalau kita tidak memberi tumpuan yang sepatutnya. Kita sudah tidak banyak masa untuk berlengah lagi. Marilah sama-sama kita melengkapkan diri, memberi tumpuan ke akhirat. Semoga pemergian kita menuju ke alam barzakh kita akan mendapat, kita akan tidak terlibat dengan apa yang dikatakan seksa di alam barzakh. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, menghuraikan hadis Rasulullah ni, dia kata iza amsaita fala tantaziril masa wa idza amsaita fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Acak sungguh untuk guru kita baca ni. Hadis ni terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin. Barangkali ada orang mengaji, ramai orang mengaji, sedang mengaji kitab ni. Ya, dia kata apabila anda berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Dan apabila anda berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Ambillah peluang sehat dan segar itu, sehat itu untuk waktu sakit. Dan ambillah masa hidup itu untuk waktu mati. Dalam apa nasihat saya sebelum ini ada satu syair, dia kata kam min salimin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sedang sehat segar tapi mati tiba-tiba. Saya mengajak sekali lagi semua jemaah, sila dengar kenyataan ini, semoga masuk dalam diri kita dan kita dapat menguruh diri kita secara yang betul. InsyaAllah kita selamat. Yang sudah tu selesailah sudah. Tapi masa sihat masih ada, peluang masih ada. Ingatlah bahawa berapa ramai orang yang sedang sihat segar tetapi mati secara tiba-tiba. Wa kam min saqimin asyahinum minad dahri. Ramai pula orang yang sedang menderita sakit tetapi sehingga kini masih tidak mati-mati lagi. Gerung juga dengar ni. Saya pun acak ulang tu supaya saya sendiri ada rasa dan harap para jemaah pun ada rasa. Ingat bahawa ramainya orang yang sedang segar sehat tapi mati secara tiba-tiba. Ramai pula yang sedang sakit menderita lama dah tapi masih hidup, tidak mati-mati lagi. Melihat kepada kenyataan ini, elok sangatlah kita bersedia melengkapkan diri supaya kita terselamat dari bencana murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu kenyataan lain diceritakan Luqmanul Hakim memberi wasiat kepada anaknya dengan berkata, antaranya la tarkun ila dunia. Jangan kamu relax, jangan kamu duduk sedap. Maaf ya, kita ni sihat, makan ada, negara damai pun begitu. Jangan kamu duduk sedap.
wala tashghul qalbaka biha, dan jangan kamu sibukkan hati kamu memikir tentang dunia ni saja. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih tidak berguna daripada dunia nisbah kepada akhirat. Maknanya tahulah kita nanti bahawa dunia ni tidak berguna apabila kita berada di akhirat. Sama ada ketika itu kita mendapat murka Allah, kita tahulah sesalnya, dan juga samalah juga kalau kita mendapat redha Allah, kita akan menyesal kerana sedikitnya amalan baik kita. Dipesannya lagi bahawa dalam usaha kamu, wahai anakku, membuat ibadat, jangan cuba memaksa kamu benda yang tidak kamu mampu. Dalam konteks ini maksud dia, apabila kita buat ibadat, kita jangan paksa-paksa diri, buat sekadar yang mampu, ya, ihfaz. Buat sekadar yang mampu maknanya mengikut kemampuan kita. Kalau takdirlah malam ni terasa nak bangun malam, maka janganlah paksa-paksa cara menebang semayang secara paksa. Elok kita buat secara yang menyenangkan, ya, yang tidak memaksa diri kita. Kerana disebutkan di sini, peliharalah kerja buat kamu, terutama di peringkat awal, secara yang selesa. Kita barangkali orang yang, ya, saya harap tidak kecil hati, kita ni baru nak masuk melayakkan diri sebagai seorang yang suka beribadat. Dalam keadaan begini, jangan cuba memaksa diri, buatlah mengikut apa cita rasa kita, ya. Insya-Allah di sana kita akan dapat bantuan daripada Allah. Sedikit-sedikit latih di peringkat awal, apabila satu ketika Allah akan menolong kita. Lebih-lebih lagi lah dengan doa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali kita baca secara terus menerus. Semua orang baca dan cara terus menerus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk mengingati Engkau dan menyempurnakan ibadatku dan mampu bersyukur kepada Engkau. Kira-kira begitu. Dengan doa yang diajar oleh ulama dalam sebuah buku yang saya temui, bahawa dia kata, Rabbana wafiqna, ya Allah, ya Tuhanku, dorongkanlah aku untuk mentaatimu. Wa atmim taksirana, sempurnalah segala kecuaian dan kelalaianku sebelum ini. Wa taqabbal minna, terimalah persembahan ibadatku sebelum ini dengan kemurahan dan kasih sayangmu. Sungguh indah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku untuk mentaatimu. Sempurnakanlah segala kecuaian kelalaian aku sebelum ini, dan terimalah persembahan ibadat aku. Ada 2-3 perkara di situ. Dia minta kekuatan, bantuan daripada Allah, taufik, kekuatan supaya rasa rajin, berminat, dan minta supaya yang kurang-kurang sebelum ini disempurnakan. Lebih daripada itu, supaya Allah terima
Allah terima segala apa yang kita lakukan. Sebagaimana yang saya selalu sebut, cobalah perhati dengan penuh ilmu, berdasarkan kepada ilmu. Jangan sampai ibadat kita ditolak atau tidak diterima. Sedekah kita kadang-kadang tidak diterima. Sembahyang kita kadang-kadang tidak diterima. Puasa kita koknya kadang-kadang tidak diterima. Kita mestilah melihat dengan penuh bermaklumat. Dan di sana juga disebut, ingatlah kepada Allah dan mati, lupalah kebaikan engkau kepada orang lain dan jahat orang lain kepada engkau. Satu kata-kata hikmah yang sangat berharga. Sini dia kata, ingatlah kepada Allah dan ingatlah kepada mati. Lupakanlah kebaikan engkau kepada orang lain. Maknanya apa-apa yang kita buat baik kepada orang lain itu tak usah sebut-sebutlah. Wa asa'athum ilaika, dan lupalah hak orang buat jahat kepada kita tu. Jadi ada beberapa pesanan yang penuh berhikmah di sini. Ingat kepada Allah, ingat kepada mati, lupa apa yang kita telah buat baik kepada orang lain, dan lupalah jahat orang terhadap kita. Kira-kira begitulah. Semoga tazkirah saya pada malam ini ada 2-3 perkara. Ada 2-3 perkara yang boleh direnungkan bersama. Satu, sama-sama kita berazam insya-Allah bermula pagi esok, kalau telah kita laksanakan apa-apa yang saya sebutkan tadi, dengan pertolongan Allah semoga pagi esok juga bertambah daripada biasa. Kalau masih belum kita rasa masih belum lagi, insya-Allah kita berjanji, sama-sama berjanji dengan diri kita, sambil-sambil memohon daripada Allah supaya esok ada sesuatu baru berlaku kepada kita. Semua jemaah yang bersama saya, marilah sama-sama kita mohon daripada Allah, semoga esok ada benda baru yang berlaku kepada kita. Maksud saya, ada benda baru yang boleh kita buat, yang berhubung dengan ukhrawi, keakhiratan ni. Sama ada barangkali dengan baca Quran, atau bangun awal sikit melakukan perkara-perkara sunat, atau duduk lebih lama sikit dalam masjid setelah guru-guru yang mengajar di sini, umpamanya guru yang mengajar memberi kuliah subuh, orang balik dah, kita tak balik lagi. Sebab perkara itu barangkali tidak pernah berlaku dalam hidup kita. Maksud saya, kalau pagi esok berlaku satu benda, satu perkara yang tak pernah kita buat, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita minta semoga kita semua mendapat redha, rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira setakat ini dulu. Semoga kita semua mendapat faedah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.